Perdana Menteri adakan lawatan kerja ke China mulai 4 November ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan adakan lawatan kerja ke China mulai esok atas jemputan Li Qiang bagi menghadiri Expo Import Antarabangsa China ke-7 CIIE ke-7 di Shanghai. Kementerian Luar Negeri dalam satu kenyataan berkata Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour di CIIE ke-7 pada tahun ini. Perdana Menteri akan diiringi oleh Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz serta Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong. Beliau dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Li Qiang di Shanghai bagi membincangkan hubungan dua hala, isu serantau dan antarabangsa. CIIE merupakan platform bagi negara terlibat dalam inisiatif jalur dan laluan untuk mempromosi barangan dan perkhidmatan ke China. Perdana Menteri juga akan menyampaikan ucap tama dan merasmikan Astaka Malaysia serta Astaka Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia ACCC-IM. Selain itu, beliau akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Xi Jinping dan menyampaikan syarahan terbuka di Universiti Peking dan melawat Huawei Executive Briefing Center. Lawatan ini diharap dapat mengeratkan lagi hubungan dua hala sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China. Tinjauan trafik di lebuh raya utama negara kelihatan mula perlahan namun terkawal. Trend peningkatan dijangka berlaku tengah hari ini sehingga lewat petang. Kita terus bersama Raswin di LLM Bangi untuk perincian lanjut. Raswin, silakan. Baik Is, takat 12.30 malam tadi, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM telah mencatat peningkatan aliran trafik di lebuh raya utama negara mencecah 2.5 juta kenderaan. 15 daripada 21 lorong pintar atau smart lane telah diaktifkan sejak 9 pagi tadi untuk memudahkan dan melancarkan perjalanan pulang warga kota. Baik, seketika kita bersama dengan Encik Zulkifli Yunus yang merupakan penyelia Pusat Kawalan Trafik LLM untuk berkongsi lebih lanjut mengenai keadaan trafik pada ketika ini. Terima kasih. Buat masa ini, kebanyakan trafik telah pun kembali pulang ke Lembah Kelang dan terdapat pertambahan di lebuh raya utama seperti lebuh raya Utara Selatan dan juga lebuh raya KL Karak menuju ke Lembah Kelang. Lokasi yang terlibat adalah dari perlahan dari Pematang Pauh ke Perai, Jurau to City ke Plaza Tojuru, Bukit Tambun ke Jawi, Taiping Utara ke Cakap Jering, Kuala Kangsar ke Terowong Meru, Ipoh Utara ke Simpang Pulai, Gopeng ke Tapah, Biduk ke Sungai dan Bukit Runtung ke Sungai Buaya. Manakala dari selatan pula, perlahan dari Kulai ke Sedenak, Pagoh ke Bukit Gambir, Tangkak ke Hentian Sebelah Bemban, Air Keruh ke Simpang 4, Pedas Linggi ke Seremban dan selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar. Manakala di lebuh raya Karak pula, perlahan dari Karak ke Bentong, Lentang ke Bukit Tinggi dan disusul keluar Plaza Tol Gombak mengahala ke MRR2. Pertambangan kenderaan ini buat masa ini tiada sebarang kemalangan yang dilaporkan, hanya jumlah kenderaan yang tinggi. Pengguna dinasihatkan untuk sentiasa fokus pada memanduan dan awasi jarak selamat kenderaan anda. Berhenti di kawasan rehat dan rawat, juga di hentian sebelah jika anda berasa keletihan ataupun anda telah memandu dalam jangka masa yang lama. Selain itu, pengguna motosikal dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada terhadap sebarang halangan di hadapan, terutama jika terdapat kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan, kerana lorong kecemasan juga turut digunakan sebagai laluan smart lane seperti yang mana dimaklumkan awal tadi. Terdapat 15 lokasi smart lane yang telah diaktifkan buat masa ini. Baik, terima kasih Encik Zul, dan kepada anda semua yang sedang bergegas pulang ke ibu kota, berhati-hati dalam perjalanan anda. Kalau penat, berhenti rehat dulu dan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kita kembali bersama Is di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Raswin. Baik, di Johor, aliran trafik di Plaza Tol Skudai berada dalam keadaan lancar dan terkawal setakat tengah hari ini. Untuk perincian lanjut bersama dengan Ain Najihah Ahmad Mazlan di lokasi. Silakan Ain. Baik,
terima kasih Iskandar. Betul tu Iskandar, seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, keadaan aliran trafik untuk lorong masuk dan keluar dari Plaza Tol Skudai Johor Bahru berada dalam keadaan tenang, lancar dan terkawal. Ia juga dibantu dengan keadaan cuaca yang baik pada tengah hari ini. Berdasarkan informasi daripada pihak PLAS, dijangka aliran trafik pada sebelah petang hingga malam ini akan berlaku sedikit penambahan kenderaan, namun masih terkawal. Menurut pihak PLAS, semalam merupakan hari kemuncak di mana warga Johor atau yang berada di kawasan sekitar telah kembali ke Johor Bahru. Ia berikutan hari ini merupakan hari bekerja dan mula sesi persekolahan di Johor. Oleh sebab itu, hanya sebilangan kecil sahaja kenderaan yang menggunakan Plaza Tol Skudai pada hari ini. Selain itu, apa yang saya dapat kongsikan lagi, berdasarkan rekod PLAS di kawasan kilometer 72 hingga kilometer 14.30 iaitu dari Macap ke Skudai. Hari biasa purata kenderaan harian sebanyak 31,000 hingga 33,000 kenderaan masuk dan keluar. Namun ia berbeza semasa perayaan Deepavali ini yang mana purata kenderaan harian meningkat kepada 37,000 sehingga 40,000 di kedua-dua lorong masuk serta keluar. Oleh sebab itu, PLAS telah membuat persediaan dengan mengaktifkan Smart Lane di 21 lokasi strategik dengan 4 daripadanya merupakan di Johor. Jadi para pengguna jalan raya boleh menggunakan Smart Lane ini bukan sahaja untuk melancarkan lagi perjalanan, ia juga boleh digunakan dari pagi hingga ke petang ini. Sebanyak 10 kemalangan direkodkan sepanjang perayaan di kawasan kilometer 72 hingga kilometer 14.30 iaitu dari Macap ke Skudai. Jadi suka untuk saya ingatkan buat para pengguna jalan raya, dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati di jalan raya dan patuhi had laju yang ditetapkan. Jika mengantuk, disarankan untuk berehat terlebih dahulu di kawasan yang selamat seperti kawasan rehat dan rawat serta stesen pam minyak yang berdekatan. Dan jangan lupa untuk sentiasa memastikan baki touch and go anda mencukupi untuk mengelakkan berlakunya kesesakan. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan dari Plaza Tol Skudai Johor Bahru. Kita kembali ke Iskandar di Angkasa Puri. Silakan Iskandar. Terima kasih Ain di Skudai. Aktiviti ketenteraan paling asas tapi cukup untuk menguji adrenalin peserta. 56 pengamal media diraikan dengan cara unik oleh Tentera Udara Diraja Malaysia menerusi program Hari Bersama Media Kementerian Pertahanan tahun 2024. Ikuti laporan yang disediakan. Berlangsung di Pangkalan Udara Jugra Banting, program juga bertujuan beri pendedahan dan mempersiapkan peserta terutama ketika berdepan halangan yang memerlukan kekuatan fizikal dan mental. Pengamal media terlibat diberi peluang merasai pengalaman sebenar menjadi tentera selama 24 jam. Program sebegini patut diadakan lagi pasal kita boleh train our media to become wartawan perang. So bila adanya aktiviti macam ni, kalau media siapa-siapalah media cetak ke media elektronik terpilih untuk membuat liputan di suasana perang, so dia tahu apa dia nak buat. Tidaklah dia clueless. Tu. That's why yang aktiviti yang kita buat hari ni memang kita dah susun sedemikian rupa. Antara aktiviti abseiling, menara exit, merentas halangan, mendaki Bukit Jugra, memasak rangsum tempur bekalan kering serta pertandingan menembak. Hari bersama media, 24 jam sebagai tentera, 2 hari 1 malam, satu masa yang singkat tetapi penuh dengan pelbagai pengalaman, pelbagai ilmu pengetahuan, intipati yang kami rasai, pengalaman yang sangat berharga. Dicampur pula dengan cabaran-cabaran yang memberi kami merasai pengalaman dalam dunia ketenteraan. Pada saya, ini satu pendedahan yang baik sebab tak semua orang dapat peluang untuk menembak. Saya pun tak pernah menembak guna senapang M4. Tapi bila diberi peluang tu, kita cuba buat dan kadang-kadang kita tak tahu pun kita bila tembak tu kena. Jadi macam dia membuka peluang untuk kita mencuba sesuatu yang baru. 24 jam dan sangat mencabar, namun ia juga merupakan satu pengalaman yang bermakna buat para petugas media menjalani rutin harian anggota ATM dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Kerana Rasli, RTM.
saya dulu ni. Tengok lutut. Pandang bawah. Go. Sebanyak 216,000 biji pil yaba bernilai 3.24 juta ringgit berjaya dirampas pasukan anggota pasukan gerakan am PJA Brigade Tenggara menerusi op taring Sky di Kampung Laut Tumpat semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata, rampasan tersebut dibuat selepas anggota Batalion 8 menjalankan serbuan di tepi sungai di kampung itu berdasarkan maklumat yang diterima. Jelasnya, anggota PGA yang sedang melakukan intipan terlihat dua lelaki dalam keadaan mencurigakan di tepi sungai. Sebaik menyedari kehadiran anggota PGA, kedua-dua lelaki tersebut segera melarikan diri. Pemeriksaan di kawasan tersebut menemukan beberapa kotak mengandungi 216,000 biji pil yaba dengan anggaran berat melebihi 25 kg dipercayai diseludup dari Thailand. Kesemua barangan rampasan dibawa ke bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Baik, keputusan kes peniaga yang didakwa menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas isteri ditangguhkan pada 9 Disember depan selepas tertuduh tidak hadir ke mahkamah. Peguamnya Muhammad Saleh Togimin berkata tertuduh telah dimasukkan ke Hospital Pendang akibat sesak nafas. Hakim Fatimah Zahari menetapkan tarikh baru setelah menerima surat kemasukan hospital. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Fatimah Mamu, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Saleh Togimin dibantu Kamal Hisham Jaafar dan Aina Kamilah Zailizan. Pertuduhan adalah mengikut Seksyen 325 dan Seksyen 326A Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda. Mangsa yang juga bekas isteri tertuduh dilaporkan hamil ketika kejadian dan menerima rawatan di Hospital Sultanah Aminah sebelum dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar di Seremban. Bagaimanapun, dia selamat melahirkan bayi melalui pembedahan pada 30 November 2021. Malaysia mengamalkan dasar neutraliti diplomasi awam terbaik dalam mengekalkan hubungan baik dengan negara besar. Penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM Dr. Nurniwandi Mat Nordin berkata, mengamalkan pendekatan mengiktiraf negara berdaulat tanpa campur tangan dan tidak memihak kepada mana-mana negara konflik. Kita antara negara Asia Tenggara yang pertama menjalankan hubungan diplomasi dengan Soviet Union, dengan Russia dan juga dengan PRC, People's Republic of China, negara China besar, untuk memastikan mereka tidak menyokong elemen komunisme di negara kita pada satu masa dulu. Dan perkara ini teruskan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita lihat bagaimana dalam apa-apa juga isu, Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX yang terlantang memperjuangkan isu Palestin. Beliau menjadi salah satunya pemimpin yang berani menyelar tindakan Israel, kekejaman Israel dan kegagalan sistem antarabangsa khususnya di bawah United Nations. Beliau berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia. Nasional FM akan melaksanakan inisiatif Nasional FM Next Level pada tahun depan yang memberikan lebih banyak ilmu dan hiburan kepada seluruh rakyat Malaysia. Pengarah bahagian program Radio Jabatan Penyiaran Malaysia, Saifuzaman Yusof berkata, inisiatif diperhebatkan dengan program sedia ada, iaitu 3 Suara dan Geng Burung Hantu. Nantikan National FM Next Level bermula pada tahun 2025 dan pastikan anda menanti kami di mana jua anda berada. Terutamanya 3 Suara dan Burung Hantu akan berada di tempat anda pada tahun hadapan. Program ini berjaya mengumpulkan lebih 200 pendengar setia dari Brunei, Sabah, Sarawak dan seluruh semenanjung Malaysia. Antara artis yang turut hadir adalah Zarul Ibrahim dan Khalif Baskers. Program ini bertujuan mendekati golongan sasar serta memperkukuh hubungan antara stesen radio dan pendengar setia.
Tular hantaran yang kononnya berjaya merungkai misteri kehilangan pesawat MH370. Penghantar video beri bayangan pesawat terbabit sebenarnya diculik makhluk asing. Ia dapat dilihat menerusi rakaman pesawat yang dikelilingi beberapa objek sebelum lesap. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak berasas. Ini kerana penglibatan makhluk asing dalam misteri itu tak pernah disahkan mana-mana pihak berwajib. Kekhawatiran itu juga mungkin tak pernah dibincang pasukan pencarian memandangkan ia tak masuk akal. Penglibatan makhluk asing dalam kisah berkenaan turut disangkal pemilik SpaceX. Menurut Elon Musk, fasiliti penerokaan angkasa lepasnya memiliki lebih 6,000 satelit di orbit. Namun, tiada satu pun ada kontak dengan makhluk asing. Tak perlu heret orang ramai untuk turut percaya teori konspirasi. Bukan setakat tak masuk akal, penyebarannya juga mengganggu emosi para waris. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Bertemu kembali. Persatuan Franchise Malaysia MFA dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan mengadakan misi perdagangan franchise ke Riyadh, Arab Saudi. Misi khas ini bertujuan memperkenalkan jenama franchise Malaysia kepada pasaran yang semakin berkembang di Timur Tengah. Program akan berlangsung selama 3 hari bermula 5 hingga 9 November ini sempena pameran BIBAN 24 di Riyadh Front Exhibition and Conference Centre RFECC. Misi ini melibatkan penyertaan beberapa syarikat franchise terkemuka negara dalam pelbagai sektor termasuk makanan dan minuman, pendidikan dan perkhidmatan. Misi ini diharap dapat membuka peluang kerjasama strategik, pelaburan serta pemindahan teknologi antara syarikat Malaysia dan pemain industri di Arab Saudi. Misi diketuai oleh Menteri KUSKOP Dato' Iwan Benedict ini turut disertai agensi-agensi kerajaan seperti Perbadanan Nasional Berhad, SME Corp, SME Bank, Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan Israel yang berterusan di Semenanjung Gaza telah meningkat kepada 43,314 sejak 7 Oktober 2023. Perkara tersebut disahkan pihak berkuasa kesihatan yang berpangkalan di Gaza dalam satu kenyataan semalam. Menurut kenyataan itu, dalam tempoh 24 jam yang lalu, operasi tentera Israel di Gaza membunuh 55 orang. Serangan Israel juga mencederakan 192 yang lain, menjadikan jumlah kecederaan kepada 102,019 orang. Semalam, tentera Israel meneruskan pengeboman ke atas kota Gaza di bahagian utara dan tengah Gaza, menyebabkan angka korban yang lebih besar. Pesawat pengebom B-52 milik tentera Amerika Syarikat tiba di Asia Barat sehari selepas Washington mengumumkan penghantarannya sebagai amaran kepada Iran. Menurut satu kenyataan, pesawat pengebom strategik B-52 Stratofortress dari Wing ke-5 Pangkalan Tentera Udara Minor telah tiba di Komando Pusat Amerika Syarikat. Jelas jurucakap Pentagon, Major General Pat Ryder, sekiranya Iran rakan sekutunya menyasarkan kaki tangan atau kepentingan mereka di rantau berkenaan, Amerika Syarikat mengambil setiap langkah yang perlu untuk mempertahankan diri. Amerika Syarikat pada Jumaat mengumumkan akan menghantar pesawat pengebom, pejuang dan pesawat pengisi minyak serta kapal pemusnah pertahanan peluru berpandu balistik ke Asia Barat. Ketegangan meningkat selepas Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 26 Oktober memfokuskan kepada infrastruktur ketenteraan Iran sambil mengelak sasaran tapak nuklear dan minyak yang kritikal.
Pemimpin tertinggi Iran telah berikrar bahawa Tehran akan membalas serangan tersebut. Baik, 9 orang maut manakala 4 lagi cedera dalam kebakaran besar di sebuah kilang minyak masak di Jakarta, Indonesia. Menurut Ketua Unit Pembinaan dan Pemilihan di Agensi Pengurusan dan Mitigasi Bencana Bekasi, Idham Khalid, kebakaran berlaku pada Jumaat di sebuah kompleks industri di Bandar Bekasi. Bagaimanapun, api berjaya dipadamkan sepenuhnya. Mangsa yang cedera adalah termasuk seorang anggota bomba ketika membantu memadamkan kebakaran tersebut. Sementara itu, Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Jakarta, Agung Priambodo berkata, mangsa yang cedera sedang menerima rawatan di hospital. Sekurang-kurangnya 211 mayat telah ditemukan dalam bencana alam terbesar dalam sejarah Sepanyol. Perdana Menteri Pedro Sanchez berkata ribut kuat yang berlaku pada Selasa lalu telah mencetuskan banjir dahsyat terutama di wilayah Valencia. Menurutnya, beberapa kawasan masih terputus hubungan dengan puluhan orang masih hilang. Dalam pada itu, seramai 5,000 anggota tentera akan dikerah sekaligus menjadikannya pelibatan tentera terbesar dalam sejarah negara itu. Selain itu, 10,000 anggota polis juga akan ditempatkan di kawasan terjejas. Setakat ini, pasukan penyelamat telah menyelamatkan 4,800 orang dan membantu lebih 30,000 penduduk. Kerajaan Sepanyol telah mengharamkan penggunaan kenderaan di kawasan terjejas dan menubuhkan pusat untuk menguruskan sukarelawan terlibat. Sanchez menjangkakan bencana ini mungkin menjadi banjir terburuk di Eropah, melibatkan kerosakan infrastruktur yang sangat teruk. Pencemaran udara di bandar kedua terbesar Pakistan, Lahore, meningkat lebih 80 kali ganda daripada tahap yang dianggap selamat oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Paras pencemaran PM2.5 yang berbahaya, zarah halus dalam udara yang paling merosakkan kesihatan, mencatat puncak pada 1,067 sebelum turun ke sekitar 300 pada waktu pagi, walaupun tahap melebihi 10 sudah dikira tidak sihat menurut piawaian WHO. Lahore diselubungi asap tebal selama beberapa hari, campuran antara kabut dan pencemaran berpunca daripada pelepasan diesel berkualiti rendah, pembakaran pertanian bermusim serta suhu musim sejuk memburukkan lagi keadaan. Agensi Pelindungan Alam Sekitar peringkat wilayah mengumumkan sekatan baru di 4 kawasan panas dalam bandar itu. Kenderaan yang menggunakan enjin 2 lejang berasap dilarang, begitu juga restoran yang menggunakan peralatan pemanggang tanpa penapis. Pejabat kerajaan dan syarikat swasta turut membenarkan separuh kaki tangan mereka bekerja dari rumah mulai Isnin. Sementara itu, kerja-kerja pembinaan dihentikan dan penjaja jalanan serta penjual makanan yang memasak dengan api terbuka dikehendaki menutup perniagaan pada pukul 8 malam. Polis Thailand menahan 3 individu disyaki terlibat dalam kegiatan penyeludupan manusia susulan kematian 3 pelarian Rohingya akibat lemas dalam truk di Thailand. Menurut kenyataan polis, 3 pelarian Rohingya tersebut meninggal dunia pada 17 Oktober lalu, manakala 6 lagi cedera selepas 26 orang dipaksa masuk ke dalam 2 kenderaan untuk menyeberangi sempadan Thai Myanmar. Jurucakap Biro Siasatan Pusat Thailand berkata, suspek utama Somkiat atau dikenali sebagai Bang Goth, 30 tahun ditahan di wilayah Chantaburi pada Rabu. 2 lagi suspek Nataud dan Pongpit Sanu, masing-masing berusia 20 tahun, ditahan di Bangkok pada hari yang sama. Polis menambah bahawa Somkiat bekerjasama dengan rangkaian penyeludupan lain di negara itu dan ditawarkan sekitar 3,000 baht bagi setiap pelarian yang berjaya diseludup. Kejohanan Terjun Terbuka Malaysia 2024, Ratu Terjun Negara Datuk Panela Rindong mempamerkan aksi konsisten untuk meraih pingat emas saingan 10 meter platform. Saingan berlangsung di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil, menyaksikan atlet berusia 31 tahun itu menamatkan saingan dengan mengumpul 252.80 mata.
Pagi better lagi lah daripada petang. Tapi syukur masih boleh dapat pingat emas untuk Malaysia. Dalam pada itu, tempat kedua menjadi milik atlet Jepun Yamasaki Karen yang mengutip 218.30 mata. Manakala atlet Singapura Megan Yao di tempat ketiga dengan 208.10 mata. Sementara itu, malang menimpa atlet terjun lelaki negara Uzi Liang yang mengalami kecederaan semasa beraksi pada saingan final 3 meter papan anjal lelaki. Setiausaha Agung Persekutuan Renang Malaysia MS Andy Lau memaklumkan kepala atlet berusia 30 tahun itu cedera akibat terkena bucu papan anjal. Jadi kita harap keadaan dia tidak begitu tenaklah ataupun kecederaan dia sedikit saja. So lepas ini kita akan bantu dia lah. Kalau dari segi saya dengar dia ada insurans, jadi tak ada masalah. So dari segi psikologi dia dan dari segi semangat keyakinan dia, kita kena rujuk kepada pakar untuk bantu dia lah. Tambahnya, Ziliang turut dikejarkan ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kecederaan yang dialami Ziliang nyata mengganggu fokus seorang lagi penerjun negara, Muhammad Syafiq Putih. Bagaimanapun, Syafiq menunjukkan kekuatan mental yang baik apabila menamatkan saingan di tempat kedua dengan catatan 337.8 mata. So sebelum ni tak ada je macam ni. Saya tak expect pula sampai keluar darah apa semua kan. Lepas tu kat kepala pula tu, so itulah. Untuk saya rasa takut sangat tadi. So hilang semua momentum apa semua, habis hilang tak tahu ke mana lah. Saingan diungguli penerjun New Zealand Fraser Taverner yang mengumpul 340.05 mata. Tempat ketiga menjadi milik rakan senegaranya Liam Stone. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Iskandar Haziq. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.